dia ada bagi gambar macam ni. Figure 6.7 shows us 1.34 kilogram ball connected by two meso string to a vertical rotating rod. The strings are tied to the rod and are taut. The tension in the upper string is 35 Newton. And dia dah bagi string length 170 each. So dah sini 1.7, sini pun 1.7. Jadi kita boleh nampak ada dua tension kat situ sebab ada dua string. Satu tension kat sini and ni T2. Lepas tu Aisyah tengah explain ke tak tu? Lepas tu untuk free body diagram untuk bola, kita kena cari bila dia dah sama, so kita boleh tahu yang dia ada kat center lah kan. So kita kena tahu kat sini berapa angle dia. So macam mana nak tahu kita punya angle berapa? Kita dah tahu kat sini tegak, jadi sini 90 darjah, sini pun 90 darjah. So kita dah tahu nilai ni. So bila dia sama, kita bagi dua, so setiap panjang ni bagi dua lah. So setiap satu tu bernilai 0.85. Lepas tu kita dah ada ni, kita dah ada panjang ni. So kita boleh ini hypotenuse, ini sebelahan. So bila ada formula ni, kita boleh guna formula cos delta sama dengan S per H. So delta kita akan dapat 60 darjah. Kejap, bukan 0.85 tu opposite ke? Bertentangan ke? Dia di hadapan theta kan? Kalau sebelah yang the other one tu. Saya rasa kat sini yang tentangan. Okay, sorry. Sini yang 60 darjah. Sini 60 darjah. Yes. Okay. Lepas kita dah dapat 60 darjah, kita untuk dapatkan data ni 180
tolak 90, tolak 60 sebab dia segitiga. Jadi kita akan dapat data kita 30 kat sini. So, nak lagi terang macam lah. Tapi sorry lah cantik-cantik. Lepas tu, untuk free body diagram, kita dah tahu sini tension. Sini kita dah tahu tension. And then sini 30, sini 30. And kat sini del BU sama dengan mg lah. So kita akan dapat kita punya free diagram macam ni. Oh, lagi satu, dia punya AC ke kiri always towards to the center. Okay, itu Free saja. body awak betul Aisyah, tapi awak punya Y component tu sepatutnya Y component pula apa Pak si Y yang kat atas tu tak ada. Ya. Sorry cikgu. Sebab dia tak ada force Lepas tu orang lain sambung ke apa ni? Yang B tu semalam cikgu kata KIV. Sebab cikgu tak buka mic. Okay. So yang B, mula dia kata determine tension kan, tension in the lower string. So macam kawan awak buat tadilah, betul lah tu dia punya free body ada T1, T2 dengan weight. Lepas tu apa? Buat table lah, okay, buat table. Table tu refer kepada kita punya free body lah, okay, free body. So ada senarai force kita T1, T2 dengan weight dengan sum of force. Okay, so sum of force adalah negatif MAC lah sebab AC kita tadi ke kiri kan. Okay, kemudiannya theta tadi kawan awak dah dapat 30. So tukarlah ni theta jadi 30. Tukar jadi 30. 30 kan theta tadi. 30. Kemudian T1 dia dah bagi kan upper string 35. So T1 35 dah ada nilai lah. Yang tak ada nilainya T2. So yang tak ada nilainya T2. Jadi dia suruh kita cari T2 lah kan. Okay, T2 ni awak cari di bahagian Y component lah kan. Sebab Y component ada T2 dan ada weight ni kita boleh carilah. Okay, kalau dekat X component sebab dia ada bersamaan dengan MAC kan. So kita tak boleh cari sebab tak ada speed lagi. So kita cari dekat Y component lah. Okay, so pergi dekat komponen Y. Komponen Y. Tambahlah semua tu 35 sin 30. 35 sin 30 tolak T2 sin 30. T2 sin 30 tolak lagi dengan weight. Weight adalah mg. So mass dia dah bagi kita kan. Mass berapa? 1.34. 1.34 So 35 sin 30. T2 sin 30
1.34 darab dengan 9.81 lah bersamaan dengan kosong. Okay, so kita akan dapatlah T2 kita. Berapa T2? Tekanlah kalkulator awak. Apa nilai dia? Kalkulator saya duduk kat atas. Kita tengok sini lah. T2 kita adalah nombor 9 kan? 8.74 8.74. Okay, so kita akan dapat T2 8.74. Okay, yang ni tak ada masalah untuk kumpulan apa? Aisyah. Yang ni betul 8.74. Yang B 9B2 tu. 9B1. Yang ni kan 9B2. 9B2 dia kata nak kira net force kan? Net force. Cuba baca soalan 9B2. Net force on the ball. Ni, net force on the ball. So net force sepatutnya kita tengok je lah kita punya table ni. Kan? Kini jawapan akhir salah lah semalam. Okay. Sepatutnya kita tengok je lah table kita ni. So net force. Kita tengok yang bahagian bawah ni. Bahagian bawah sum of force ni. So yang ada force-nya, hasil tambah dia adalah di bahagian X komponen sahaja kan. Sebab X komponen je ada nilai. Y komponen kita kosong. Okay. So kita cubalah cari nilai di bahagian X komponen kita tu. Tambahlah dua ni dapat berapa. So tengok di bahagian X komponen sahajalah. Sebab Y komponen kita kosong. So komponen X ada 35 cos 30 negatif kan. T2 cos 30. T2 tadi 8.74. Cos 30 bersamaan dengan berapa? Okay. So komponen Y kita kosong. Komponen Y hasil tambah dia kosong. 35 cos cos pula sin kan. Sin 30 8.74 sin 30 1.34 darab 9.81 sama dengan kosong kan, komponen Y kita kosong. So komponen X dia ada nilai. Jadi bila kita nak kira net force, so net force kita adalah pakai formula ni lah. X kuasa 2 Y kuasa 2. So X kita ada nilai tadi. Berapa nilai kita X? 37 kan? 37.8 kan? So kita akan dapat nilai yang untuk X je lah, which is 37 something. Saya tak ingat lah. So jawapan akhir tu lah salah. Okay, jawapan akhir tu dia tertinggal weight. That's why dia dapat jawapan macam tu. Okay. So yang ni yang kita orang bincang semalam lah. Grup lain mungkin tak tengok lagi soalan 9 ni. So soalan 9B2 jawapan dia bukan 40.1 lah. Sebab kita hanya ambil kira komponen X sahaja sebab komponen Y kita kosong. Okay, kemudian B3 ni dia B3 ni boleh Aisyah sambung balik tak? Speed. Korang buat kan semalam speed? Aisyah ada tak tu depan laptop tu? Ada, madam. Aisyah boleh sambung speed balik. Sekejap saya stop. Okay, saya serahkan pada Aisyah balik lah. Sambung untuk speed of the ball. Sekejap ya, madam.
Lama lagi ke tu? Dah 8.30 ni? Okey, kita bagi kumpulan lain dulu lah. Kumpulan 10. Sekejap lagi kita get back kepada Aisyah. Kumpulan 10, siapa nak mentang? Cikgu, saya nak bentang. Okey. So, share screen lah. Madam, boleh nampak tak? Boleh? Saya nampak. Okay, nombor 10. Soalan dia, an object of mass m is attached to a string of length L. The object is moving with constant speed v in a vertical circle. The maximum tension in the string is T max and G is the acceleration due to gravity. So dekat statement ni kita boleh tahu yang objek tu dia moving secara vertical. So A, sketch a diagram illustrating the forces acting on the object when it is at the top of the circle and at the bottom of the circle. So dalam vertical circle ni, the objek dia dekat sini, dekat ni. So dekat bottom dia punya tension dekat atas, so weight dia dekat bawah. Centripetal force dia towards the center point. Then dekat top of the circle, weight dengan tension dia ke bawah, and then centripetal acceleration dia towards the point lah, center point lah. Soalan B, write the expression for the centripetal force acting on the object in terms of M, B dan L. So ambil so dekat at bottom ni kita ambil dekat bottom lah. So total Fy dia sama dengan MAC. So FC sama dengan MV square per R. R ni dia sama dengan radius ni sama dengan panjang tali. So R ni kita boleh ganti dengan length. So FC sama dengan MV square per L. C. If the string breaks, at which position will this be likely to occur? So if the tali ni dia terputus, dia confirm akan jatuh ke bawah. Macam tu lah, bottom. Soalan D. If M equals to 50 gram, L equals to 60 cm and velocity equals to 10 meter per second, calculate the value of the T max. So maximum tension dia dekat bawah, dekat bottom ni. Yang atas ni pula tension dia minimum tension. So kita ambil dekat bawah lah sebab maximum tension dia dekat bawah. So ganti masuk dengan formula FC sama dengan MV square per L. So T tolak W. Arah ni negatif sebab dia ke bawah, weight ke bawah. And then T equals to mg equals to T minus mg equals to MV square per L. Then ganti masuk nilai lah. Pastikan ni apa tu? Mass dia kena tukar kepada kilogram, dengan panjang tali tu dia kena tukar kepada meter. 0.60 cm tu dengan 50 gram tu kena tukar unit dia. Dan ganti masuk dapat maximum tension dia 8.82 Newton. So that's all. Madam dah. Okay, thank you. Siapa? Dinesh Okay, thank you Dinesh. Yang soalan 10C tu, jawapan dia memang bottom lah. Tapi kalau dia suruh explain, awak tak boleh cakap sebab dia kat bawah. Bukanlah, awak tak boleh cakap sebab
dia jatuh ke bawah. Awak kena buat matematik sikit lah. Okay. So sebenarnya kenapa at the bottom kita pilih jawapan kita tu sebab dekat bottom tu adalah T maksimum. So macam ni kita nak tahu dia adalah T maksimum. Kita buat persamaan tadilah. Persamaan, sekejap saya share screen sekejap. Macam mana yang Dinesh lukis tadi tu? Kan ni at the bottom awak kan. So ada tension dengan weight dengan AC kan. So dekat bottom ni, dekat bottom dia punya formula dia macam ni kan, mv square over r. So FC bersamaan juga dengan T tolak weight sama juga dengan mv square over r. Jadi kalau kita rearrange equation, kita akan dapat T kita. Kita akan dapat T kita macam ni. mv square over r tambah weight ataupun weight kita mg lah. Okay, weight kita mg lah. So kita kena buat matematik sikit kalau soalan tu tiba kata explain kenapa jawapan kita at the bottom. So awak nampak ni, ni dia punya keyword. Okay, bila kita buat matematik tu kita nampak dia tambah. Okay, so T kita at the bottom adalah mv square over r tambah dengan weight. Kalau awak buat matematik dekat at the top, ni kan, dekat at the top awak akan dapat mv square tolak. So dia bukan tambah lah. So that's why di bottom ni adalah maksimum. So di bottom adalah tension maksimum. Sebab tu kalau dia nak putus, dia putus dekat maksimum lah. Dia tak putus dekat minimum. Kalau at the top ni T minimum. T minimum. So awak kalau nak explain, awak kena buat maths macam ni dan cakap lah kenapa dia T minimum at the top. Okay. So at the bottom kenapa dia putus? Sebab dia T maksimum berdasarkan kita punya pengiraan. Okay, so tu sajalah saya nak tambah untuk jawapan B lah. Okay, so boleh terus, boleh teruskan dengan kumpulan seterusnya. Siapa present yang ni? Nombor 11. Saya, Madam. Okey, saya teruskan Nampak tak, Madam? Nampak. Okey. Mula-mula soalan ni pasal Ferris wheel. Okey, yang RPM tu kita kena tukar kepada revolution per minute ataupun minit tu 1 minit kan 60 second. Lepas tu kita akan dapat dia punya frekuensi. Ataupun kita boleh tukar frekuensi ni 6.67 kali 10 negatif 2. Lepas tu dah tukar. Kalau kita perasan dekat dalam soalan ni dia bagi diameter. So kita kena bahagi 2 dulu untuk dapatkan radius. Lepas tu masukkan formula V sama dengan 2 pi R per T ataupun 2 pi RF. Masukkan yang kita dapat tadi frekuensi dengan dia punya radius. Dapat dia punya speed. Lepas tu kita masukkan formula centripetal acceleration. A sama dengan V kuasa 2 per R. Dapat dia punya acceleration. Kemudian untuk soalan B1, dia kata nak lowest point. Lowest point ni sebenarnya dekat bottom ni lah. So kita kena guna formula centripetal force. Lepas tu masukkan nilai. Dia dah bagi mass, kita dah cari speed dia. Dah masukkan, so dapat dia punya ni. Jawapan dia
dapat 55.6 Newton. Untuk B2 dia sama je, cuma yang ni lowest. So kalau lowest kita kena pandang dekat bottom, yang ni pandang dekat top. Beza diorang dua ni, yang ni acceleration dia dekat atas, yang ni acceleration dia dekat bawah. Macam ni. Madam, itu saja. Okay, thank you. So kalau Ferris wheel nama dia. Kalau Ferris wheel ni dia tak kisah awak duduk kat atas atau awak duduk kat bawah, kepala awak tetap duduk atas. Sebabnya bila kita naik Ferris wheel, kita akan duduk di atas kerusi dia kan. Tak adalah bila sampai ke atas tu kepala kita jadi turun ke bawah pula. Dia tak macam roller coaster kan. Kalau macam roller coaster, ada serta-serta tempat bila kita dah berpusing-pusing dengan kereta tu, kadang kita upside down kan, kepala bawah, kaki atas kan. Tapi kalau Ferris wheel, betul lah kawan awak lukis free body tu, sebab kita tak kisah di mana pun kita berada, di atas atau di bawah, kepala kita tetap upward lah, kaki kita tetap downward, kita duduk di atas kursi macam tu kan, benda tu je yang bergerak bulat macam tu. Okay, so terima kasih. Last lah soalan seterusnya. So silakan. Siapa bentang nombor 12? Saya cikgu. Okey, Tasnim. Okay. So soalan ialah dibagi roller coaster yang ada mass of 1,200 kg and fully loaded with passengers. The car passes over top of the circular track with radius 18 meter upside down position. Its speed is not changing. Ditanya magnitude and direction of the force track on the car at the top of the hill when the speed is 14 meter per second. So, dia punya tu on the top. So, dia bagi mass 1,200 kg, radius 18 meter dan speed is 14 meter per second. So, guna formula yang force equal to mv square over r. Force kita kat sini ada dua. Normal force kat atas and then mg dekat bawah. Cuk. Bukan normal force kita ke bawah ke? Sebab kita upside down kan? So normal force kita ke bawah. Normal force kita sama dengan weight. Dia punya direction dia. So normal force dia negatif lah. Oh, negatif cikgu. Cuba buat So, balik. sekejap.
Dah ke? Kira? Kalau kira dapat jawapan sama cikgu. Cuma konsep tu lah kena betul. Konsep normal force dia negatif. Normal force Jawapan negatif. dia 1294.67 Newton. Okay, so saya share skrin dekat kawan awak sebab Okay. benda yang sama je. Kejap. Okay, so sama je yang macam kawan awak cakap tu, cuma dia salah lukis free body lah. Sekejap Okay, so free body kita sebenarnya macam ni sebab dia dah cakap dalam soalan upside down. So kalau upside down, ni kursi kereta kan? Ni kepala awak. Duduk macam ni. Kiranya kepala bawah kaki atas. Okay, that's why bila kita duduk upside down, kita punya contact dengan kereta tu macam tu. Jadi normal force kita mesti ke bawah lah. Okay, normal force ke bawah sama macam weight. Okay, weight memang sentiasa ke bawah. So yang akan bertukar bila normal force kita ke bawah ni lah. Kita punya konsep kita, arah tu akan jadi negatif lah untuk normal force. Okay, so inilah maths kita akan jadi macam ni. Negatif N tolak weight sama juga dengan negatif MAC. So negatif-negatif semuanya sebab menunjuk ke arah bawah lah. Okay, kemudian awak rearrange equation dan awak akan dapat 1294 ni lah. Okay, lepas tu dia tanya direction dia downward lah. Okay, so tu saja. Kembali kepada siapa tu nama kawan awak tu? Aisyah. Aisyah dah ready belum Aisyah? Dah cikgu. Dah sekejap saya tutup sharing. Okay, untuk P3 soalan dia nak minta speed. So kita boleh ambil daripada formula X component sama dengan MAC, sebab daripada AC kita boleh dapat speed iaitu V kuasa 2 per R, and inilah formula kita yang baru bila darab dengan M. So masukkan mass dia 1.34 kg, V kuasa 2 per 1.47 daripada soalan. Dan sama dengan Fx 37.88. So selesaikan, kita akan dapat V sama dengan 6.45 meter per second. ms per second. Okay, thank you. Betul-betul. Ada soalan tak? Kawan-kawan. Untuk soalan semualah 9, 10 sampai 12. Kalau tak ada tak apa, cikgu record ni. So nanti kalau tak sempat salin tu bolehlah tengok balik. Dan nak stop recording.